Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam kursus orientasi KSSM Pendidikan Khas Modul 9 Pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek merupakan salah satu strategi pengajaran dan pembelajaran PAK 21. Mari kita lihat panduan perancangan bagi melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan abad ke-21, pembelajaran berasaskan projek. Berikut merupakan ringkasan perancangan pembelajaran berasaskan projek atau PBL, Project Based Learning. Pertama ialah dengan menetapkan projek. Kedua, menentukan gabungan mata pelajaran. Ketiga, merancang intervensi yang bersesuaian. Keempat, melaksanakan pentaksiran. Kelima, menyediakan dokumentasi. Langkah pertama perancangan ialah dengan menetapkan projek. Cikgu perlu menetapkan satu projek yang sesuai dilaksanakan kepada murid. Setelah menetapkan projek, cikgu perlu menguraikan secara ringkas tentang latar belakang projek. Setelah menetapkan projek dan menguraikan latar belakang projek, guru perlu menentukan gabungan mata pelajaran. Dalam langkah menentukan gabungan mata pelajaran, guru perlu mengenal pasti mata pelajaran yang terlibat, menentukan standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif mengikut mata pelajaran bagi melaksanakan projek. Guru juga perlu membuat perincian aktiviti hasil daripada gabungan mata pelajaran yang dipilih untuk melaksanakan projek. Langkah yang seterusnya, guru perlu menentukan tempoh masa pelaksanaan dan agihan jadual waktu. Seterusnya, guru menyediakan cartagan untuk melaksanakan projek. Selesai menyediakan cartagan untuk melaksanakan projek, guru hendaklah merancang intervensi berdasarkan RPI murid bagi melaksanakan projek. Dalam menyediakan intervensi, guru perlu merancang penyediaan bahan bantu belajar dan juga merancang penyediaan bahan bantu mengajar. Pembelajaran murid berasaskan projek juga perlu ditaksir. Oleh itu, guru perlu melaksanakan pentaksiran dengan cara menjalankan penilaian bilik darjah PBD semasa melaksanakan projek. Akhir sekali, guru hendaklah menyediakan dokumentasi. Guru melengkapkan projek dengan menyediakan dokumentasi dan bahan-bahan sokongan lain. Bagi memudahkan guru, mari kita lihat contoh
kertas kerja pembelajaran berasaskan projek 1, iaitu buku scrap Gaya Hidup Sihat atas talian. Pertama, kertas kerja menghuraikan latar belakang projek secara ringkas. Kemudian, guru menyatakan gabungan mata pelajaran untuk projek. Contohnya, pembelajaran berasaskan projek untuk buku scrap Gaya Hidup Sihat atas talian merentas 3 mata pelajaran iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, pendidikan muzik, juga pendidikan seni visual. Setelah mengenal pasti mata pelajaran yang terlibat dalam projek, cikgu seterusnya perlu menentukan standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif mengikut mata pelajaran bagi melaksanakan projek. Contohnya di sini, mata pelajaran yang terlibat ialah pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dan juga pendidikan muzik serta pendidikan seni visual. Jadi cikgu perlu sertakan dalam kertas kerja projek standard kandungan, standard pembelajaran, objektif. Contohnya PJPK, melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut muzik. Standard pembelajaran, melakukan langkah tarian tradisional dengan iringan muzik, yang mana kesemua standard kandungan dan standard pembelajaran ini bagi mata pelajaran PJPK. Objektifnya ialah menghasilkan satu buku scrap secara online bertemakan pemakanan, senaman, kebersihan diri, pengurusan mental dan emosi serta penyalahgunaan dadah. Bagaimana pula dengan pendidikan muzik? Standard kandungannya sebagai contoh di sini, bermain alat muzik, memainkan alat muzik secara ensemble, yang mana kesemua standard kandungan dan standard pembelajaran ialah untuk mencapai objektif bermain alat muzik berdasarkan hasil ciptaan lagu bertemakan gaya hidup sihat, melakukan gerakan formasi yang sesuai dengan irama lagu yang telah dicipta. Dan juga pendidikan seni visual juga ada standard kandungan dan standard pembelajaran, yang mana objektifnya ialah untuk menghasilkan satu buku scrap yang menarik. Selanjutnya, guru menyatakan tempoh masa yang diperuntukkan untuk projek. Contohnya, bagi projek buku scrap ini, tempoh masa yang diperuntukkan adalah 3 bulan dan aktiviti dilaksanakan pada setiap minggu yang diperuntukkan selama 1 jam. Tempoh masa ini juga bergantung kepada keupayaan murid. Selesai menentukan tempoh masa projek buku scrap secara keseluruhan iaitu 3 bulan, seterusnya cikgu membuat perincian
aktiviti hasil daripada gabungan mata pelajaran yang dipilih untuk melaksanakan projek. Sebagai contoh, di sini aktiviti pertama ialah tayangan video tentang gaya hidup sihat. Kedua, aktiviti pengenalan. Ketiga, aktiviti pengalamian. Keempat, aktiviti simulasi projek buku scrap secara atas talian. Aktiviti penghasilan buku scrap atas talian. Aktiviti mencipta lagu. Dan yang terakhir, aktiviti pameran buku scrap secara atas talian. Cikgu memperincikan setiap aktiviti seperti ini. Aktiviti mencipta lagu. Murid mencipta lagu berdasarkan salah satu atau gabungan dua atau lebih bagi tema berikut: pemakanan, senaman, kebersihan diri, pengurusan mental dan emosi, dan penyalahgunaan dadah. Seterusnya, murid memainkan lagu muzik berdasarkan lagu yang dicipta. Cikgu juga perlu meletakkan objektif berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam perincian aktiviti, bahan, output dan tempoh masa bagi setiap aktiviti untuk menghasilkan projek buku scrap. Di sini yang pertama, tayangan video tentang gaya hidup sihat melibatkan 3 subjek. Aktiviti ini melibatkan 3 mata pelajaran, PJPK, PSV dan pendidikan muzik berserta standard kandungan, standard pembelajaran. Juga sediakan bahan, apakah output yang diharapkan, juga tempoh masa untuk aktiviti ini. Okey. Untuk aktiviti pengenalan, menggabungkan 2 subjek, PJPK dan juga PSV. Ini sebagai contoh cikgu. Seterusnya, guru perlu menyediakan catagan aktiviti bagi menunjukkan perancangan aktiviti bagi projek buku scrap gaya hidup sihat secara atas talian. Jika kita lihat catagan ini menunjukkan perancangan aktiviti bagi 3 bulan, Mac, April dan Mei, dengan peruntukan masa bagi setiap aktiviti yang telah kita rancang sebelum ini. Selanjutnya, RPH ditulis mengikut aktiviti seperti dalam catagan mengikut mata pelajaran. Contoh di sini, RPH untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan bagi minggu pertama bulan Mac. Okey, tajuk gaya hidup sihat, standard kandungan PJK, pendidikan jasmani dan kesihatan dengan gabungan pendidikan seni visual, standard kandungan 2.4, pendidikan muzik standard kandungan 4.1. Standard pembelajaran untuk standard kandungan yang berkaitan dengan gabungan pendidikan seni visual dan pendidikan muzik, juga dengan standard pembelajaran yang berkaitan. Okey, contoh objektif kat sini,
Murid dapat mengenal pasti amalan pemakaran sihat dan kemahiran meluruskan mental dalam kehidupan harian. Aktiviti: melihat video, mengenal pasti kesan amalan tidak sihat dan kesan pengurusan mental dan emosi tidak stabil. Murid bercerita, murid membincangkan, murid melengkapkan aktiviti lembaran kerja dan murid meneroka pelbagai amalan pemakaran sihat dan kemahiran melurus mental dalam kehidupan. Okey, dalam RPHT juga dimasukkan intervensi. Contohnya di sini ialah meningkatkan tumpuan. Nilai murninya juga dimasukkan beserta seperti biasa, di bahagian awal kertas kerja projek, cikgu perlu nyatakan pendahuluan. Ini merupakan contoh pendahuluan bagi perkhidmatan Jalinan Harapan. Kemudian, guru menetapkan matlamat program perkhidmatan pengakap Jalinan Harapan. Sebagai contoh di sini, matlamat program ialah untuk meningkatkan kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar. Selain itu, mengetahui cara yang betul dan selamat untuk memberi rawatan kecemasan. Juga meningkatkan keyakinan dan menunjukkan bakat kreatif dalam bidang muzik. Kesemua kemahiran dapat dicapai melalui gabungan beberapa mata pelajaran dan aktiviti PDP yang berfokus. Dari matlamat tadi, cikgu boleh menyatakan objektif perkhidmatan. Sebagai contoh, objektif pertama bagi pendidikan sains sosial dan alam sekitar ialah dapat mengenal dan menamakan bahan-bahan yang boleh dihitas semula. Objektif kedua, dapat menyedari kepentingan semula kepada alam sekitar. Objektif yang ketiga,
beralih kepada subjek pengurusan kehidupan. Begitu juga dengan objektif yang keempat. Objektif kelima dan objektif keenam berfokus kepada subjek pendidikan muzik. Ini merupakan contoh gabungan objektif bagi semua mata pelajaran yang digabungkan dalam perkhidmatan ini. Mata pelajaran yang digabungkan untuk projek perkhidmatan jalinan harapan ini ialah Sains Sosial dan Alam Sekitar, Pendidikan Muzik serta Pengurusan Kehidupan. Baiklah, program perkhidmatan jalinan harapan ini menggabungkan 3 mata pelajaran iaitu pendidikan sains sosial dan alam sekitar, pengurusan kehidupan dan juga pendidikan muzik. Jadi dalam perancangan perincian aktiviti bagi program perkhidmatan jalinan harapan ini dinyatakan tempoh masa iaitu minggu dalam bentuk minggu, juga aktiviti yang dijalankan untuk subjek ataupun mata pelajaran. Contoh pendidikan muzik, mengenal teknik nyanyian, mengenal alat muzik perkusi dan fungsinya, menggabungkan teknik nyanyian dan penggunaan alat muzik perkusi. Selain itu, perlu juga dimasukkan standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi topik tersebut. Juga dalam contoh kertas kerja ini dimasukkan juga bentuk pentaksiran yang dijalankan iaitu dalam lembaran kerja, senarai semak dan hasil kerja murid. Ini contoh bagi setiap minggu dinyatakan standard kandungannya, standard pembelajarannya, juga pentaksiran yang dijalankan. Akhir sekali, kita ada penutup refleksi, elemen merentas kurikulum, nilai,
kemahiran berfikir aras tinggi kebat, PBM, penilaian PDPC yang dijalankan. Ini pula contoh bahan bantu murid. Di sini contohnya video kit pertolongan cemas, disertakan link video YouTube, bahan-bahan kit pertolongan cemas, gambar kit pertolongan cemas. Ni pula ialah lembaran kerja untuk pentaksiran bagi tahap rendah. Lembaran kerja tahap rendah, surih perkataan. Lembaran kerja tahap sederhana, isi tempat kosong. Dengan jika kita lihat gambar itu tak berbeza sangat. Cuma dia punya aktiviti tu berbeza. Lembaran kerja tahap tinggi, gunting dan tampal gambar yang betul. Gunting daripada sini dan tampal dalam ruangan tadi yang diberi. Ni bergerak sikit. Kita boleh adjust yang ni. Dia tergerak. Okay. So BBM juga pentaksiran yang dijalankan tu juga terbeza. Ni RPH semasa program ni contoh. Tajuk menyedia dan menyaji makanan. Sandwich telur. So, ada objektif pembelajaran, standard pembelajaran, induksi macam tadi. Langkah 1 hingga langkah 3. Ada penutup, refleksi. Elemen merentas kurikulum seperti tadi juga ya cikgu. Okey, seterusnya ada borang senarai semak penglibatan murid sewaktu program perkemahan jalinan harapan pengakap. Ini contoh senarai semak untuk pentaksiran ya. Contoh soalan dan jawapan ya atau tidak sahaja. Okey. Itu sahaja. Sasaran peserta bagi perkemahan jalinan harapan ialah semua ahli pengakap muda dan pengakap remaja PPKI. Umur bagi pengakap muda ialah 13 hingga 15 tahun dan pengakap remaja 16 hingga 17 tahun. Jadi dalam kertas kerja perlu juga dimasukkan sasaran peserta. Selesai meletakkan sasaran peserta perkemahan, guru perlu menyatakan ahli jawatan kuasa, tentatif program, anggaran perbelanjaan projek serta sumber pendapatan bagi projek perkemahan. Sebagai contoh, ahli jawatan kuasa seperti yang kita lihat ini, pengurusi, timbalan pengurusi, naib pengurusi 1 hingga 4, penjelaras, setiausaha, naib setiausaha bendari dan doktor.
Ini contoh bagi hari Khamis 30 Ogos, masa daripada 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Seterusnya, cikgu hendaklah masukkan anggaran perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan tu boleh dimasukkan makanan dan minuman untuk 30 orang peserta. Makanan tengah hari. Ni contoh air mineral, lain-lain, ubatan, dokumentasi, hadiah. Yang semuanya dalam anggaran RM750. Ni sebagai contoh Selanjutnya, cikgu nyatakan sumber pendapatan. Di sini diberi contoh wang peruntukan bantuan tambahan persekolahan dan juga bayaran ahli pengakap PPKI. Jumlah keseluruhan sumber pendapatan sama dengan anggaran perbelanjaan tadi. Okey, alhamdulillah. Sumber pendapatan ini merupakan bahagian akhir dalam kertas kerja program perkhemahan Jalinan Harapan. Okey, selanjutnya kita akan lihat pula contoh RPH modular 1 dan 2. Cikgu, seterusnya ini merupakan contoh rancangan pengajaran harian modular. Contoh di sini kita lihat subjek ataupun mata pelajaran yang digabungkan ialah matematik dan pendidikan jasmani. Okey, untuk tingkatan 4. Okey, tajuk ialah perimeter dan luas. Mana standard kandungan yang dipilih ialah 1.2 menentukan luas dengan gabungan mata pelajaran pendidikan jasmani tingkatan 3, standard kandungan 5.1. Okey, standard pembelajaran 1.2.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dan juga pendidikan jasmani dengan standard pembelajaran yang berkaitan. Okey, ini objektif. Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. Okey, aktivitinya murid menonton lakaran tapak ketinting, menonton video permainan ketinting. Okey, ni silap sikit. Menonton permainan video ketinting, sumbang saran membina tapak ketinting, membuat lakaran bebas untuk tapak ketinting. Kita lihat lakaran ni matematik dan tapak ketinting ni lebih pada pendidikan jasmani. Okey, membuat anggaran yang sesuai untuk tapak, membuat tapak berdasarkan ukuran luas yang sama besar bagi setiap titak. Dan yang akhir sekali bermain permainan ketinting. Okey, ni ABM dia, DMK nilai murni, pembelajaran abad ke-21 yang dipilih, tahap pemikiran hebat ataupun K-bar, kemahiran fikiran rendah, memahami, hebat, menganalisis, pentaksiran bilik darjah, pemerhatian, senarai semak, gambar aktiviti kendiri melalui rakan sebaya dengan lembaran pentaksiran kendiri, refleksi. Okey, ni aspek 5 tadi kesekanan ataupun pendidikan jasmani. Okey, 5.1 tadi mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Okey, kalau kita tengok tadi ni 5.1 standard kandungan,
Ini 5.1.1 dan 5.1.2 standard pembelajaran. Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan, memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan. Okey, ini contoh rancangan pengajaran harian modul 1. Seterusnya ini pula contoh rancangan pengajaran harian modul 2, di mana lihat sini minggu ini merupakan tempoh rancangan pengajaran harian modul ini mulai 1 hingga hari bulan 4 hingga 5 hari bulan 4. Mata pelajaran matematik dengan gabungan pendidikan jasmani kesihatan. Kelas yang dijalankan RPH modul ini ialah tingkatan 3 dan tingkatan 4, masa 1 jam. Okey, contoh di sini kita ambil tema pengurusan kewangan dan pemakanan. Matematiknya standard kandungan 3.1, pendidikan jasmani standard kandungan 8.1. Okey, begitu juga standard pembelajaran matematik dengan standard pembelajaran 3.1.4 dan juga pendidikan jasmani kesihatan dengan standard pembelajaran 8.1.2. Okey. Objektif PDPC pada akhir pengajaran diharap MBK aras sederhana dapat membeli makanan berdasarkan nilai kalori yang seimbang mengikut jumlah wang yang disediakan secara berkumpulan dengan bantuan guru. Dan juga ini kita ada satu lagi objektif untuk pelajar MBK aras rendah. Contoh di sini, MBK aras rendah dapat membeli makanan yang ditetapkan mengikut kuantiti yang ditetapkan secara berkumpulan dengan bantuan MBK aras sederhana secara kolaboratif. Kemahiran yang ingin dipupuk ialah mengira dan komunikasi dengan persekitaran. Ini contoh EMK yang ambil keusahawanan. Kemahiran abad 21 macam tadi, kita tengok berkomunikasi dan berkolaboratif. Strategi PDPC pembelajaran luar bilik darjah. Nilai murni macam biasa. Kita ada set induksi, kita ada aktiviti. Mana aktiviti ni kalau kita lihat ada terdiri daripada pelbagai murid aras sederhana dan aras rendah. Dan juga aktiviti yang berbeza untuk murid aras sederhana dan juga murid aras rendah. BBM-nya, ni contoh BBM. Penilaian dan pentaksiran secara pemerhatian lisan dan penulisan. Refleksi, ini contoh penulisan refleksinya. Okay, dan kerja rumah jika ada ya. Ini merupakan contoh rancangan pengajaran harian modul 2. Sekian, terima kasih. Diharapkan segala input yang diberi dapat dimanfaatkan sebaiknya. Jumpa lagi.